Apa kabar rakyat Sabah? Salam Sabah First. 29 hari bulan November ini, seluruh rakyat Sabah akan memilih wakil rakyat di kawasan masing-masing. Paling utama, wakil-wakil rakyat inilah yang akan menubuhkan kerajaan Sabah yang baru. Kerajaan Sabah yang baru ini haruslah ditubuhkan di kalangan wakil rakyat yang berani, yang bukan penakut, yang tidak boleh dipicit telinganya, yang harus bertegas untuk mempertahankan maruah dan rakyat Sabah. Saudara dan saudari rakyat Sabah, kita sekarang berhadapan dengan satu rayuan di Mahkamah Rayuan yang mengandungi 8 perkara berkaitan dengan keputusan awal di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berkaitan dengan hak 40% Sabah yang kita mesti pertahankan. Oleh sebab itu, kerajaan Sabah yang baru ini mestilah kerajaan Sabah yang boleh bertegas dan boleh melawan hak 40% kita ini. Kita memerlukan pembayaran semula 40% yang tertangguh bertahun-tahun lamanya, sejak daripada tahun 70-an sehingga sekarang ini. Kita perlukan duit rakyat Sabah ini semula untuk membangunkan Sabah, membasmi kemiskinan di Sabah, membantu kebajikan rakyat Sabah, memberi beasiswa dan peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah, khususnya graduan dan anak-anak muda Sabah, membantu para petani, para pesawat, nelayan, para peniaga kecil, usahawan-usahawan kita di seluruh Sabah, untuk membangunkan keperluan-keperluan di kampung-kampung, di pekan-pekan, di perumahan, dan di seluruh Sabah. Inilah hak 40% Sabah yang mesti dikembalikan. Sebab itu kita mesti berani berdiri di kaki sendiri, membuat keputusan di bumi kita sendiri, di Sabah ini. APKO membuat keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan karena kita tidak mahu lagi terperangkap dengan pengaruh pemikiran daripada Kuala Lumpur. Inilah pilihan raya Sabah kali ini yang harus menjadi referendum kepada hak dan maruah kita. Kalau kita melihat beberapa hari yang lepas, ada video mengatakan seorang wakil rakyat daripada Semenanjung yang mengatakan datang berkempen di Sabah dengan bagi roti gardenia saja, maka rakyat Sabah akan oke. Pada saya, pada parti APKO, ini merupakan satu penghinaan kepada maruah Sabah. Kita ini mempunyai jati diri, harga diri yang tidak ternilai. Kita mungkin tidak mempunyai harta yang banyak, tidak mempunyai duit yang banyak, tetapi kita mempunyai harga diri dan maruah. Jangan kita biarkan rakyat kita dipijak-pijak, ditipu atau dibuyuk-buyuk. Di Gaya Street, seorang pemuda telah bangkit bertanya, bila 40% mau dibayar? Penerangan yang diberikan sudah dibayar. Itulah jawabannya. Hakikatnya kalau sudah dibayar, tidak mungkin Persatuan Peguam Sabah atau Sabah Law Society naik ke mahkamah untuk menuntut pembayaran 40% yang bertahun-tahun tertunggak ini dari tahun 70-an lagi. Kalau betul ianya sudah dibayar, tidak mungkin ada keputusan mahkamah pada 17 hari bulan yang 10. Kemudian telah dikatakan tidak ada rayuan. Tetapi hakikatnya Kerajaan Persekutuan telah mengemukakan, telah memfailkan notis rayuan, notice of appeal pada 13 hari bulan November yang lepas. 2 hari sebelum penamaan yang mengandungi 8 perkara yang mereka cabar semula di Mahkamah Rayuan. Inilah cara saya melihat keikhlasan Kerajaan Persekutuan melihat hak 40% ini. Dengan mengemukakan rayuan, ianya melambatkan lagi, ianya melingahkan lagi pembayaran semula 40%. Yang sepatutnya kita perlukan untuk mengurus rakyat Sabah, memajukan rakyat Sabah, membina segala macam kemudahan yang diperlukan oleh rakyat Sabah. Jadi pilihan raya Sabah ini sangat penting sekali. Referendum kita untuk mempertahankan hak 40% kita, mempertahankan maruah rakyat Sabah supaya tidak lagi diinjak-injak. Saudara dan saudari wakil rakyat Sabah yang kamu mesti pilih, haruslah wakil rakyat yang
berani berada di hadapan rakyat Sabah dalam mempertahankan hak dan maruah ini. Bukan wakil rakyat yang mudah tunduk, yang mudah dipulas telinganya, yang takut untuk membuat keputusan. Saya bersama 25 calon APKO di seluruh kawasan. Inilah 25 calon APKO yang berani dan mahu berada di hadapan rakyat Sabah, menjadi benteng kepada maruah rakyat Sabah, dan mahu bertegas untuk memperjuangkan hak-hak Sabah dalam perjanjian Malaysia dan hak-hak Sabah dalam perlembagaan persekutuan, terutamanya hak 40% kami. Beri sokongan kepada saya, beri sokongan kepada APKO dan semua calon APKO ini. Dan saya beri jaminan saya akan memimpin pasukan ini menjadi pasukan yang boleh membenteng, menjadi pertahanan kepada maruah dan rakyat Sabah. Mudah-mudahan kerajaan Sabah yang kita bina bersama ini adalah kerajaan Sabah yang berani, yang tidak tunduk, yang bertegas untuk rakyatnya. Inilah Sabah First, agenda perjuangan APKO untuk mempertahankan rakyat Sabah, untuk mendapatkan semula hak kita seperti mana dijanjikan dalam perjanjian Malaysia 1963 dan seperti mana hak kita dalam perlembagaan persekutuan. Saya mendoakan kepada seluruh rakyat Sabah agar dapat membuat pertimbangan yang sebaik-baiknya dan membuat keputusan memenangkan calon-calon APKO di 25 kawasan ini. Dan di tempat yang lain, di kawasan yang lain di mana APKO tidak bertanding, pilihlah calon-calon di kalangan pati-pati tempatan Sabah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang boleh membenteng Sabah ini daripada pengaruh-pengaruh yang tidak sepatutnya masuk ke Sabah. Ini maruah kita, ini bumi kita. Sabah mesti bangkit di kaki sendiri, membuat keputusan di bumi sendiri. Salam Sabah First kepada seluruh rakyat Sabah. Jumpa 29 November di tempat pengundian masing-masing. Sokong, undilah calon-calon APKO. Inilah calon-calon Sabah First di seluruh Sabah. Dan saya yakin kami akan boleh membuat yang terbaik seperti mana yang kita hajatkan. Kemerdekaan Sabah mesti diisi dengan ketegasan, diisi dengan keberanian, diisi dengan nilai harga diri, maruah dan hak kita mesti dipertahankan. Salam daripada saya, Iwan Benedict, Presiden APKO yang memperjuangkan agenda Sabah First untuk saudara dan saudari. Sabah First, Sabah First, Sabah First untuk rakyat Sabah. Selamat mengundi dan salam perpaduan.